Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya wakil daripada tim AgriFood yang mana kita datang daripada Kelantan. So, kita buat SE di Kelantan. So, ini antara tim kami, kita bertiga. Yang mana kita mempunyai background yang berlainan lah, mempunyai kepakaran masing-masing. So, saya nak bawa jalan-jalan ke negeri Kelantan ni. Sebelum kita go through kepada ni untuk tahu masalah yang ada dalam. So di negeri Kelantan kita ada special cili yang mana orang panggil nama dia lada solok. Lada solok ni dia tanam di Kelantan sahaja. Tempat lain tak ada. So kalau perasan lada solok ni kita gunakan dalam masakan nasi kerabu. Kalau perasan kan nasi kerabu tu dia ada cili warna hijau tu, kita gunakan dalam tu. So untuk lada solok ni yang jadi problem dia adalah lada solok ni orang tak jual warna merah. Warna merah dengan bentuk C. Jadi setiap tahun dianggarkan petani mengalami kerugian RM10,000. Disebabkan daripada 30% hasil yang tidak mencapai standard dan keinginan pasaran. Jadi ini memberi kesan. Walaupun kita tengok dari mata kasar, dia tidak terlalu detail bagi orang yang tidak masuk dalam bidang pertanian. Tapi orang yang menghadapi dalam bidang pertanian dengan nilai 30% tu dia boleh cover banyak benda. Jadi dengan 30% ni juga petani tu boleh kembangkan lagi dia punya bisnes dan input lada lah. Yes. So ni saya nak tunjuk contoh antara cili-cili yang tak dapat diguna di pasaran. So yang diterima pasaran adalah bahagian tengah ni. Yang orang buat lada solok tu. Cuma ni bahagian hujung dengan bahagian depan ni pasaran dah tak guna. Jadi sayang. Walhal dia adalah cili yang boleh dipakai lagi. So next. So apa yang kami buat adalah kita akan pergi jumpa dengan petani. Kita akan beli dua hasil daripada mereka. Yang mana cili yang baik pun kita beli dan hasil yang tidak baik pun kita ambil. Jadi dua-dua hasil kita dapatlah. Yang tak elok dengan yang elok kita ambil dua-dua, and then kita bayar kepada petani. Yang ni apa yang petani dapat lah. So apa yang kami jalankan daripada hasil yang kita ambil daripada mereka, cili tersebut, yang elok kita jual seperti biasa, tak ada masalah. Yang tu style macam pemborong lah, kita jual balik kepada pemasak. Cuma yang cili yang rosak tadi, kita akan hasilkan sambal penyet. So untuk sambal penyet ni lah, melalui proses inovasi, kita buat kepelbagaian produk insya-Allah. So daripada sambal ni kita buat pecahan kepada dua. Jual secara direct, maksudnya jual orang datang kedai kita boleh makan terus nasi tu. And then yang kedua kita juga jual secara produk lah. So dalam masa 3 bulan ni, apa yang kami lakukan adalah pada bulan pertama, untuk bulan ni kita tak buat sangat lagi jualan sebab kita baru buat orang panggil pendedahan kepada petani dahulu. Yang mana kita ambil, kita nak bagi tahu dekat mereka, kita ambil hasil yang tak dapat dijual tadi. Hasil yang terbuang saja, tidak diusahakan apa-apa tu, kita akan beli. So seterusnya untuk bulan pertama juga kita dah start buat produk prototype. Maksudnya kita dah buat prototype. Lepas tu kita buat market research. Maksudnya kita buat saja, kita pergi bagi test dekat customer lah. Jadi cuma untuk bulan pertama ni apa yang kita belajar adalah rupanya proses restock ni perlukan ilmu juga. Dia tak semudah yang kita bayangkan. Jadi yang tu antara apa yang kami belajar pada peringkat pertama. So pada bulan kedua kita dah hasilkan 3 variasi sambal. Kalau boleh tunjuk, kita bawa dua jenis sambal. So basically kita dah buat 3 rasa. Ada yang biasa, sederhana dan yang paling pedas. Kalau nak cuba test pun boleh. Okey, boleh try. Bagi try satu. Tapi kalau yang tak tahan pedas, boleh try lepas. Boleh try lepas ni. So ni yang kita bawa ada yang sederhana pedas dan yang paling pedas. So ni untuk bulan kedua kita keluarkan 2 variasi ni. And then kita perbaiki proses yang kita gagal pada bulan pertama tu, iaitu perbaiki proses restock. And then kita dah start bulan kedua juga kita dah start jualan secara online dan offline. Untuk bulan ketiga, cuma bulan kedua tu kita hadapi sikit sebab kita ambil hasil yang grade rendah dengan paling tu kan. Jadi dia ada perbezaan rasa rupanya.
Jadi cabaran kita adalah kita nak menekankan standard rasa tu agak mencabarlah bagi kami untuk kita setiap pengeluaran tu nak rasa jadi sama. Yang tu antara cabaran yang paling tinggi. So pada bulan ketiga kita dah start jual secara online. Tapi yang kita belajar pada bulan ketiga ni rupanya packaging secara botol ni ada juga cabaran dia. Maksudnya kalau kita nak jual nak post tu tak semuanya selamat. Jadinya kena betul-betul QC lah. Itu antara apa yang kami belajar dan improve. Terus kita perbaiki yang mana boleh. Next. So ni antara beberapa gambar contoh. Itu gambar kita perprosesan. Yang ni kita buat jualan secara direct offline sebab untuk kita ambil feedback daripada pelanggan. Ini kita bersama petani, kita turun pergi ladang terus, kita jumpa mereka, and then kita tengok hasil-hasil berapa banyak yang mereka tak dapat jual. Alright, so ini antara 2,000 yang dibagi tu, apa yang kita belanjakan banyak kepada bahan mentah dengan R&D. Kalau tengok kepada hasil jualan kita adalah RM400 dalam masa 1 bulan kita penjualan. Sebab bulan pertama kita tak buat jualan lagi sebab kita baru buat R&D dengan research market. So masuk bulan 11 baru kita start jualan. Kalau tengok situ nilai sikit, anggaran dalam sebotol kita jual harga promosi adalah RM10. Jadi lebih kurang dalam 40 botol yang terjual dalam waktu sebulan. Untuk anggaran kos adalah RM3.50 untuk satu botol. Dan kos tersembunyi ni adalah yang termasuk yang kita tak nampak lah. Harga kos gaji, kos minyak kereta kita guna, jadi termasuk kat situ. Anggaran untuk bersih satu botol adalah RM3.50 untuk kita sustain. Jadi kalau nak bayar gaji seorang pekerja, kena jual at least 500 botol ke atas. Okay, alright. So, impact dalam masa 3 bulan ni, apa yang kami capai adalah kita dah mengenali 10 pengusaha tanaman cili lada solok di negeri Kelantan yang bersetuju untuk jual kepada kita hasil yang tidak mencapai standard tadi. And then, alhamdulillah juga dalam waktu 3 bulan ni 80% daripada hasil yang tidak terjual dapat dijadikan sambal. So sebab kita dah tapis, ada juga hasil yang tak boleh. Kalau terlampau buruk pun tak jadi sambal, dia akan efek kepada kita punya sambal balik. Jadi yang kita dah berjaya pungut dalam waktu 3 bulan ni adalah 100 kilo lada solok terbuang dapat dibeli. Alhamdulillah. Jadi yang daripada 100 kilo tadi kita berjaya hasilkan 200 botol sambal penyet yang dihasilkan. Termasuk yang waktu R&D dulu. So daripada 200 tu 90% hasil pertanian yang tidak dapat terjual dapat dibeli. Alhamdulillah. So far yang paling besar adalah kita berjaya upah 4 orang belia B40 untuk bekerja dengan kita lah, peluang pekerjaan. So RM500 petani. So far walaupun 10 orang yang berjaya kita jual adalah berjaya beli adalah dalam 2 orang berjaya buat pendapatan RM500 seorang. So next. So ni perancangan kami dalam waktu 5 tahun ke hadapan, iaitu kita akan meluaskan lagi MOU bersama usahawan-usahawan negeri Kelantan lah. Yang mana bukan kita sahaja yang akan ambil hasil tu, tapi usahawan-usahawan sambal lain pun akan ambil juga hasil ni untuk sama-sama kita menggunakan lambakan hasil yang tidak terguna ni. Jadi sebenarnya kita memperluaskan lagi ke pelbagai produk berasaskan cili, insyaAllah akan datang. Dan memperluaskan lagi produk-produk tanaman lain seperti bukan setakat cili, kita buat terung, bendi dan sebagainya lah. Dan memperkasakan pemasaran produk hiliran ke peringkat yang lebih jauh. Untuk kembangkan lebih jauh ni kita perlukan kawasan yang besar dan dana yang besar untuk kita mohon halal dan sebagainya lah, pensijilan. Dan bila kita buat penghilangan, insyaAllah kita akan buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan orang muda. Terima kasih. Itu sahaja daripada